Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar berlepas ke Indonesia untuk lawatan rasmi 2 hari dan bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Jokowi adalah pemimpin asing pertama yang mengucapkan tahniah kepada Anwar selepas beliau menjadi Perdana Menteri lepas menang dalam pilihan raya ke-15 di Malaysia. Anwar berkata secara terbuka, Indonesia adalah jiran rapat dan rakan kongsi yang baik dengan Malaysia. Beliau sentiasa mementingkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Secara peribadi, semasa beliau berada dalam keadaan yang susah, Indonesia masih menganggap beliau sebagai kawan baik, maka beliau memilih Indonesia sebagai negara pertama untuk dilawat selepas beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Selepas bertemu dengan Jokowi, Anwar mengulangi bahawa Malaysia amat mementingkan hubungan diplomatik yang sangat istimewa di antara Malaysia dengan Indonesia. Beliau berkata, memang wujud masalah dalam isu buruh asing termasuk insiden kontroversi buruh asing disebat sehingga mengguris perasaan pegawai dan rakyat kedua-dua negara. Beliau berkata, walaupun hukuman sebat telah diharamkan pada tahun 2020, hukuman seumpama ini adalah tidak berperi kemanusiaan malah akan menjejaskan hubungan diplomatik dua hala. Pada masa hadapan, kerajaan Malaysia akan lebih komited untuk melindungi kebajikan dan hak asasi pekerja asing. Anwar juga menegaskan beliau menyokong projek pelaburan Nusantara Kerajaan Indonesia kerana rancangan pemindahan ibu negara Indonesia akan membawa pembangunan ke Sarawak dan Sabah juga. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri pertama kali menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman dan surat hasrat antara 10 syarikat Malaysia dengan pihak Indonesia yang meliputi nilai projek sebanyak 1.66 bilion ringgit. Ini bermakna Malaysia akan secara rasmi menyertai pelan pembinaan ibu negara baru Indonesia di Nusantara. Pembinaan ibu kota baharu yang terletak di Teluk Timur Kalimantan itu bermula pada Julai tahun 2022 dan dijadual siap pada 17 Ogos 2024, iaitu pada Hari Kebangsaan Indonesia. Dengan 2 tahun yang diberikan untuk bina, masa adalah sangat suntuk. Pada masa hadapan, rancangan pemindahan ibu kota ini akan dianggap sebagai pencapaian utama Presiden Joko Widodo. Lebih 20 tahun yang lalu, Malaysia juga menyempurnakan rancangan untuk memindahkan ibu negara ke Putrajaya dengan kos $8.1 bilion. Keseluruhan projek pemindahan ibu kota meliputi bangunan, lapangan terbang, jalan raya dan jambatan, air, elektrik dan sistem komunikasi, hospital, dan kemudahan awam. Jadi, Malaysia yang berpengalaman dalam memindahkan ibu kota, mempunyai syarat dan harus mengambil inisiatif untuk menyertai projek besar di Indonesia ini, dan pada masa yang sama, ia juga merupakan satu peluang untuk mengukuhkan kerjasama antara dua negara ini. Pada Isnin, Anwar bertemu Joko Widodo. Tumpuan perbincangan bukan sahaja merangkumi pekerjaan dan perlindungan pekerja asing Indonesia, tetapi juga rancangan pemindahan modal Indonesia, pembangunan kerjasama dua hala antara kedua-dua negara, usaha bersama menangani serantau dan cabaran global, dan definisi sempadan darat dan laut. Dari sudut pragmatik, tanpa mengira lokasi geografi, hubungan ekonomi dan perdagangan, sejarah, dan asal-usul etnik, adalah penting bagi kedua-dua negara untuk terus meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan diplomatik serta menggalakkan pembangunan kerjasama dua hala. Pada masa hadapan, tahap pergantungan antara kedua-dua pihak akan menjadi lebih tinggi. Dalam tempoh 11 bulan pertama untuk tahun 2022, jumlah dagangan dua hala antara Malaysia dan Indonesia mencecah 120.26 bilion ringgit, menjadikannya rakan dagangan ke-6 terbesar di seluruh dunia untuk Malaysia dan menduduki tempat kedua dalam kalangan 10 negara ASEAN. Pertumbuhan dari tahun ke tahun pula adalah sebanyak 43.5%. Ini merupakan satu peningkatan yang menakjubkan. Indonesia mempunyai populasi 275 juta dan menduduki tempat keempat di dunia. Terdapat lebih daripada 1,300 universiti awam dan swasta, dan purata pendapatan tahunan negara ialah $4,690, kira-kira 42% daripada Malaysia. Daripada analisis data di atas, Indonesia mempunyai tenaga kerja yang mencukupi di semua peringkat dan kos buruh adalah rendah. Berbanding dengan Malaysia yang lebih bersedia untuk menarik pelaburan asing.
Oleh itu, kedua-dua pihak berada dalam keadaan persaingan untuk pelaburan asing. Selepas Presiden Indonesia Joko Widodo menjadi Perdana Menteri buat kali pertama pada 2014, beliau berusaha sedaya upaya untuk mentadbir, termasuk menarik pelaburan asing. Pada Mei tahun lalu, Biden mengadakan sidang kemuncak antara Amerika Syarikat dengan ASEAN di Washington. Widodo memang seorang pemimpin yang sangat aktif. Beliau meluangkan masa untuk melawat Elon Musk secara peribadi dan menawarkan keadaan yang menggalakkan untuk Tesla menghasilkan kenderaan elektrik dan bateri di Indonesia. Indonesia memegang 25% daripada rizab nikel di dunia dan kini merupakan pengeluar utama di dunia bagi bateri kenderaan elektrik. Jokowi mempunyai cita-cita besar. Beliau berkata pada Ogos tahun 2022 bahawa Indonesia mahu membina ekosistem kenderaan elektrik yang besar, bukan hanya bateri. Indonesia tidak akan hanya menjadi pembekal bahan mentah atau pembekal dalam rantaian bekalan kenderaan elektrik global. Selain Tesla, pembuat kereta termasuk Ford, Hyundai, Toyota dan Suzuki semuanya mempunyai rancangan untuk melabur di Indonesia, kerana Indonesia mempunyai bahan mentah nikel yang diperlukan untuk jantung kenderaan elektrik. Kita memahami sepenuhnya bahawa selepas 2030, kenderaan elektrik akan menggantikan kenderaan petrol sedia ada. Ini adalah pasaran yang besar dan sukar bagi Malaysia untuk mendapatkan bahagian daripada Indonesia. Jadi apakah projek kerjasama antara Malaysia dan Indonesia? Apatah lagi, selepas Jokowi bertanding untuk pemilihan semula, beliau giat menjalankan pembinaan infrastruktur dan membangunkan kawasan pedalaman terpencil, menambah baik struktur industri-industri pembuatan dan daya saing ekspor, dan mengoptimumkan sistem perundangan untuk menarik pelaburan asing. Sebagai contoh, pemeteraian draft Perundangan Penciptaan Pekerjaan Komprehensif pada November 2020 adalah satu langkah ke arah meningkatkan secara ketara persekitaran perniagaan dan pelaburan di Indonesia. Indonesia berpeluang bangkit dengan kukuh dalam tempoh 10 tahun. Jika tiada rasuah, kecekapan pentadbiran kerajaan dipertingkatkan, kualiti sumber manusia dioptimumkan dan struktur perindustrian dipertingkatkan, semua ini akan jadikan Indonesia semakin kuat. Bagi Malaysia, jika kedua-dua pihak tidak dapat bekerjasama, Malaysia akan menghadapi krisis. Oleh itu, adalah bijak untuk Anwar melawat Indonesia sebaik sahaja memegang jawatan dan membincangkan kerjasama dalam pelbagai bidang terlebih dahulu. Kita telah habiskan terlalu banyak masa dalam pertempuran politik beberapa tahun kebelakangan ini. Kita sentiasa mengambil berat tentang pembenaran pekerja asing Indonesia masuk ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja. Tetapi apabila industri Indonesia berkembang ke tahap tertentu, isu pekerja asing akan tidak menjadi masalah lagi. Oleh itu, kerajaan membantu syarikat domestik untuk mengukuhkan R&D dan inovasi, bagi meningkatkan daya saing teras industri, hanya dengan mempercepatkan proses baru Malaysia dapat bersaing dengan Indonesia. Belajar dari Indonesia adalah penting bagi Perdana Menteri buat lawatan rasmi ke Indonesia kali ini.